Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, sebelum kita teruskan berita yang tergempar hari ini, sahabat-sahabat semua, mungkin kamu masih ingat apabila Datuk Seri Anwar mengatakan sekiranya beliau menjadi Perdana Menteri, pastinya ada seseorang yang akan menjadi demam, menjadi sakit demam. Itu dia sahabat-sahabat semua. Namun sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk sahabat Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Ini dia sahabat semua. Tun M meroyan tidak jadi Perdana Menteri. Itu dia sahabat-sahabat semua. Hari ini kita mendengar kenyataan daripada Tun M sendiri, yang kelihatannya tidak menyokong, tidak bersetuju ataupun tidak suka dengan pelantikan Datuk Seri Anwar sebagai yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10, sahabat-sahabat semua. Pastinya Tun M takut, mungkin juga demam dengan kejadian ini, sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin memberikan sedikit update terkini, kenyataan terkini daripada Tun M yang menyatakan kononnya Kerajaan Anwar tidak berpegang kepada prinsip ataupun konsep rule of law. Itu dia sahabat-sahabat semua. Namun sebelum saya teruskan sahabat semua, saya mau kita ingat bahwa kerajaan ini adalah kerajaan yang berlaku di luar kebiasaan, apabila tidak ada satupun parti gabungan yang mendapat simple majority, yaitu 112 kursi untuk membentuk kerajaan. Dan kerana itu, yang istana, yang di Pertuan Agong dari istana mencadangkan untuk kerajaan perpaduan ditubuhkan melalui gabungan-gabungan daripada parti-parti yang memiliki kursi yang terbanyak, khususnya kursi daripada Pakatan Harapan sebanyak 82 kursi, dan juga diikuti oleh Perikatan Nasional 83, dan baru saja menang semalam saat tambahan satu kursi 84. Pada awalnya individu ataupun ketua pengurusi pertama ataupun presiden parti yang dijemput terlebih dahulu adalah daripada Perikatan Nasional, Hadi Awang dan juga Muhyiddin Yassin. Apabila mereka bertemu dengan yang di Pertuan Agong, mereka diberikan cadangan, ataupun yang di Pertuan Agong sendiri memberikan cadangannya bahwa kerana tidak ada satupun kerajaan berjaya membentuk kerajaan mencukupi simple majority-nya, jadi Agong menitahkan untuk membentuk gabungan antara Pakatan dan juga Perikatan Nasional. Malangnya kerana keegohan mereka, kerana mereka mahu untuk berkuasa secara total menjadi Perdana Menteri, kawal segalanya, mereka sign dan menolak cadangan yang di Pertuan Agong itu. Dan kemudian selepas itu mereka keluar, dan barulah yang berhormat Datuk Seri Anwar berjumpa dengan Agong, dan sekaligus beliau bersetuju. Dan sahabat semua, kerana daripada itu terciptalah gabungan kerajaan perpaduan, yang mana UMNO bersetuju untuk join, turut serta GPS turut serta dalam gabungan ini yang bakal dikuasai oleh Datuk Seri Anwar, dan akhirnya menjadi gabungan kerajaan perpaduan. Dan dalam hal melantik kabinet ini adalah berada di dalam bukan kebiasaannya. Kerana apa? Kerana setiap mereka, parti-parti ini diberikan kota, memberikan kota masing-masing, dan mereka berhak untuk memberikan senarai nama ataupun cadangan menteri yang mereka mahu untuk dilantik, sekiranya mereka mendapat kota untuk jawatan timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri dan sebagainya. Jadi poinnya di sini sahabat semua, Datuk Seri Anwar tidak mempunyai kuasa untuk melantik kota yang diberikan kepada parti-parti berkenaan, untuk UMNO, untuk GPS. Ini adalah terpulang di antara mereka. Tetapi untuk Pakatan Harapan, ini adalah di bidang kuasa daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang mana kalau kita lihat mereka dalam manifestonya, mereka tidak mau melantik mereka-mereka yang masih terlibat di dalam kluster-kluster ataupun perbicaraan di mahkamah. Dan itulah
yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana ya seperti Lim Guai Eng sendiri tidak dilantik, Syed Saddiq sendiri tidak dilantik, dan kesemua mereka yang dilantik dalam kalangan dalam Pakatan Harapan adalah mereka-mereka yang bersih, yang tidak terlibat dalam mana-mana kes yang sedang dibicarakan. Namun untuk UMNO dan juga GPS dan parti yang lain itu adalah di luar kawalan, sebab mereka itu adalah kota mereka dan mereka lah yang menubuhkan atau melantik, memberikan cadangan nama. Jadi sahabat semua, ini yang ingin saya kongsikan ya, pencerahan sedikit. Sebab ramai yang menyangkakan dan menuduh, membuat fitnah Datuk Seri Anwar membuat keputusan kononnya melantik individu ini di parti-parti seperti Barisan Nasional dan juga GPS. Sebenarnya tidak, sahabat semua. Ini juga yang menjadi kepada Tun M ya, dia meroyan, dia kononnya kerajaan kepimpinan Anwar ini tidak berpegang kepada konsep rule of law. Itulah dia, sahabat semua. Kenapa saya berikan sedikit penjelasan ya? Sebab ini apa yang dikatakan oleh Tun M yang meroyan dan tidak dapat menerima bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Katanya kalau kita lihat dari kenyataan ini, kerajaan pimpinan Perdana Menteri, katanya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak berpegang kepada konsep rule of law kerana melantik ya seseorang yang mempunyai kes mahkamah sebagai timbalan Perdana Menteri, dakwa Tun Dr. Mahathir Mohamad. So ini jelas, sahabat semua, ya, untuk pelantikan di dalam kota yang diberikan kepada Barisan Nasional, ya, Datuk Seri tidak mempunyai kuasa, ya, kerana itu adalah kota dan mereka sendiri yang melantik siapa yang mereka mahu. Dr. Mahathir berkata, pelantikan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi akan menyukarkan usaha membersihkan negara dari gejala rasuah dan kleptokrat. Ya, jika kita nak bersihkan negara, katanya kita tak boleh pilih orang yang dianggap melakukan jenayah. Ya, dia belum terbukti bersalah, tetapi dia jika seseorang itu diharapkan walaupun dengan satu kes itu sudah menunjukkan dia tidak layak jadi pemimpin, katanya selepas pelancaran buku 40 tahun dasar pandang ke timur pada hari Rabu yang lalu. Jadi itu antara kenyataan Mahathir. Ya, sekali lagi saya nyatakan, sahabat semua, bahwa apa yang berlaku untuk pelantikan ya bukanlah daripada bidang kuasa ataupun tidak dapat dikawal sepenuhnya oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ini adalah satu tuduhan yang melampau. Mungkin juga satu tuduhan yang tidak dapat menerima kenyataan bahwa Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri. Ya, sementara itu ketika diminta mengulas masa depan Parti Perjuang Tanah Air, pimpinan yang kalah teruk dalam pilihan raya umum yang ke-15, lalu Dr. Mahathir menjelaskan partinya itu akan tetap meneruskan misinya untuk menyelamatkan Malaysia. Kita kalah teruk tapi kita pegang pada prinsip. Kita berjuang untuk membersihkan negara dan kita akan terus berjuang untuk bersihkan negara walaupun kita ditolak oleh semua orang, katanya. Itu dia. Jadi dia pun sendiri sudah tahu bahwa Parti Perjuang dia sendiri pun sudah ditolak bulat-bulat oleh rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia tidak memandang mereka sebab perjuangan mereka bukanlah satu perjuangan yang ikhlas. Mungkin, adakah kemungkinan sahabat-sahabat semua selepas ini mereka akan bekerja sama dengan Perikatan Nasional? Adakah itu berlaku? Kita tunggu dan lihat. Itu dia, sahabat-sahabat semua. Yang mana ya, kalau kita lihat ya dalam periode yang baru-baru ini saja, Tun M bertanding dan dikalahkan sendiri oleh Perikatan Nasional. Itu dia, sahabat-sahabat semua. Jadi apapun yang berlaku ya, kita boleh nampak bahwa hari ini begitu ramai, begitu mereka-mereka yang lain tidak dapat menerima kenyataan bahwa sekarang ini kerajaan perpaduan di bawah pentadbiran diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, mereka mengatakan Datuk Seri jual prinsip lah apa dan sebagainya. Perlu diingat, sahabat-sahabat semua, bahwa kerajaan yang ada pada hari ini adalah bukan kerajaan perikatan, bukan kerajaan Pakatan Harapan, ya. Sebab tidak ada satupun parti yang boleh membentuk kerajaan, dan ini adalah kerajaan perpaduan yang di Pertuan Agong, yang mana beliau sendiri mencadangkan, menitahkan agar semua orang, semua parti bergabung untuk mewujudkan satu kerajaan yang solid, satu kerajaan yang kuat, ya, tanpa
diganggu gugat oleh politikus-politikus yang mahu sekali lagi mencuba untuk menebuk, mengkhianat mandat seperti mana yang dilakukan oleh pembangkang ketika ini, yang mana mereka gagal melakukannya, sahabat semua. Jadi ini saja yang saya ingin kongsikan untuk yang untuk terkini hari ini, yang mana Tun Dr. Mahathir Morayan tidak jadi Perdana Menteri dan mula menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimana pandangan Anda? Adakah Anda bersetuju dengan pandangan daripada Tun Mahathir ini? Mungkin Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Jadi sahabat-sahabat semua, terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi untuk info-info yang berikutnya. Sekian, bye-bye.